Prihatin TV, suara prihatin rakyat. Ketahui sebab Dr. Siddiq Baba tinggalkan Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengenali dan mendekati Sedar Anwar sejak awal 70-an. Waktu itu saya pengkagum beliau kerana beliau seorang yang hebat dalam pidatonya menggerakkan kebangkitan pelajar di Universiti Melaya dan menghadapi kelompok-kelompok sosialis pada waktu itu. Saya menyertai ABIM iaitu di mana Anwar sebagai presidennya pada tahun 73. Pada tahun 73 itu saya mula terlibat dalam kepimpinan ABIM di negeri Melaka dan saya sering ke Kuala Lumpur menghadiri pertemuan-pertemuan, perbincangan-perbincangan usrah sebagai contoh Di situ saya kenal Anwar lebih dekat. Kemudian waktu Anwar mengajar jadi pengetua Yayasan Anda sekali-sekala saya datang menziarahi beliau. Jadi berlaku interaksi antara saya di Universiti Melaya dengan beliau. Waktu kami mengadakan program-program latihan kepimpinan Islam di Universiti Melaya, ceramah-ceramah contohnya, Anwar antara tokoh yang selalu kami undang. Lalu hubungan saya dengan beliau rapat dalam pengertian dia sebagai pemimpin, dia sebagai orang yang berjiwa besar untuk membawa Malaysia ke arah perubahan yang terarah. Apabila saya terlibat dalam kepimpinan pusat sebagai ketua penangan ABIM pusat, Anwar sebagai presiden sebagai contoh banyak lagi saya cuba memahami pemikiran Anwar. Setiap kali katalah beliau balik keluar negara, ada maklumat baru, bahan baru yang beliau bawa dan mereka berkongsi dengan kita. Dari situ wujud suasana pembentukan pemikiran fikrah saya dalam jamaah ABIM dan akhirnya apabila saya bertambah lama dalam ABIM, mendekati ABIM, begitu juga bekerja dan berkorban kerana ABIM. Kerana sendirinya saya amat rapat dan dekat dengan saudara Anwar. Kemudian bila Anwar ditahan pada tahun 74 begitu kerana masalah yang berbangkit, lalu hari awal dia keluar daripada penjara saya bertemu beliau dalam satu majlis usrah, majlis perbincangan Saya rasa bangga waktu itu memiliki seorang pemimpin yang hebat yang sanggup di penjara memperjuangkan idealisme yang ada di kalangan masyarakat keupayaan dia membela nasib-nasib orang yang tertindas begitu. Jadi sebagai orang muda naturally perasaan mengkagumi itu ada. Apabila saya belajar di luar negara, di Amerika sebagai contoh saya undang Anwar datang dalam muktamar dalam ceramah di Amerika, jauh dia datang begitu meraihkan kami di Amerika. Waktu itu saya jadi presiden ABIM di Amerika Utara. Anwar saya lihat sebagai tokoh hari depan negara gitu. Kemudian apabila saya balik daripada Amerika tapi sebelum itu saya dilantik sebagai Sesagung ABIM waktu Anwar masuk UMNO sebagai contoh Jadi kami mengambil langkah non-partisan, tidak partisan pada politik, tetapi kerja-kerja baik yang Anwar lakukan dalam kerajaan ABIM lakukan. Saya tidak lama jadi Susah Agung kerana waktu itu saya melanjutkan pelajaran ke Amerika dalam bidang sarjana dan kedoktoran. Walaupun saya di Amerika, hubungan dengan Anwar tetap ada, tetap berjalan. Bila saya balik daripada Amerika, saya dilantik sebagai naib presiden ABIM di peringkat kebangsaan. Waktu itu presidennya tidak lagi Anwar Ibrahim, tapi hubungan kami dengan Anwar tetap ada walaupun di dalam kerajaan kita tetap ada. Itu perkara episod pertama dalam sejarah hubungan saya dengan saudara Anwar. Akibat saya yang mendukung perjuangan saudara Anwar kan bila berlaku reformasi saya ditangkap. Saya dipenjarakan di bawah ISA. Bila dipenjara di bawah ISA banyak maklumat-maklumat, gambar-gambar ditunjukkan kepada siapa sebenarnya Anwar. Waktu itu oleh kerana saya lama sangat, lebih 30 tahun dengan Anwar, saya tidak mudah percaya kan. Saya dibina atas asas yang kukuh dari sudut memahami sesuatu, percaya dan tidak percaya.
sehingga saya keluar penjara, ya, walaupun ada semacam deterrent sedikit, ya, makna ada rasa terusik sedikit kan, tapi saya terus bertahan bahawa Anwar lah pemimpin saya dan he's my leader begitu. I hope dia akan jadi somebody di Malaysia begitu. Tetapi apabila Anwar dalam penjara, saya masih mempunyai hubungan dengan beliau dan ada komunikasi dengan beliau dengan pelbagai cara. Tetapi apabila berlaku kes kedua, kes sodomi kedua yang melibatkan Saiful contohnya, ya, saya bertanya dengan seorang sahabat saya, Mustafa Kamil Ayub, yang dekat dengan Anwar dan dekat dengan saya, ya, mengapa of all the person yang bekerja dengan dia sebagai orang yang penting dalam pejabat beliau itu seorang anak yang gagal di Unit 10, ya, tetapi mengapa tidak ambil anak-anak yang ditarbiah, dilatih dalam PKPM, dalam ABIM atau dalam Wadah sebagai contoh? Ini soalan saya. Jadi Mustafa Kamil Ayub amat simpatik dengan soalan saya ini, dan dia menyebutkan juga bahawa saya juga mempunyai pertanyaan yang sama begitu. Itu permulaan saya mula ingin bertanya dan bertanya seterusnya. Selepas itu, ya, saya mula mengambil langkah mendekati tokoh-tokoh yang pernah bersama dengan Anwar selama seramai 28 orang. Ya, ini termasuk, ya, penasihat agama Anwar, Ustaz Wan Zaidi Wantih, ya, saya bawa ke rumah saya di depan kawan-kawan ABIM, simpatisan ABIM dalam 70 orang. Kemudian selama 2-3 jam kami di situ. Kemudian dia menjelaskan tentang Anwar ini dengan pandangan yang cukup negatif. Saya tak payah sebutkan in detail apa pandangan negatif itu, dan pandangan itu ada kesan pengaruh pada saya. Sebab Ustaz Wan Zaidi ini ialah pimpinan ABIM Perak, pimpinan ABIM Sarawak. Ustaz Wan Zaidi Wantih ini penasihat agama kepada Anwar. Kemudian dia bangkitkan beberapa isu kepada saya mengapa akhirnya dia menolak Anwar. Sampai sekarang dia juga mengambil sikap yang sama. Saya berjumpa Izam Muhammad Noor, anak murid saya di Universiti Islam Antarabangsa. Saya bertanya beliau, Izam, beritahu cikgu, mengapa kamu tinggalkan Anwar? Dia kata, dia menceritakan peristiwa Kak Wan telefon dia daripada Washington begitu, yang sudah saya jelaskan di banyak tempat. Lepas itu saya bertemu dengan contohnya Zulkifli Nordin, iaitu peguam Anwar selama 12 tahun. Zul terang pada cikgu, mengapa kamu tinggalkan Anwar? Contoh, diceritakan ada 3 sebab, ya. Jadi salah satu sebab tu yang dia beritahu saya betapa apabila Saiful sedang buat report polis, Anwar jadi gementar. Itu yang membuat dia lari ke kedutaan Turki, dan dalam masa yang sama, ya, maknanya tadi ada sedikit pertengkaran kecil antara Anwar dengan Muhammad Izzah yang Zul laporkan, di samping masalah dia dengan Yusuf Kadawi dan masalah dia, ya, diminta supaya membuat turnover pada dua orang kaki tangan Anwar dan kenalan Anwar, ya, iaitu Rashid Dadah dan juga Rahimi Osman begitu. Jadi maklumat-maklumat itu sampai pada saya. Kemudian Dr. Yusri Muhammad jumpa saya, salah seorang informan itu. Dia menceritakan pada saya banyak kali. Kali pertama saya tidak berapa percaya. Kali kedua, ya, penerangan Yusri ini, seorang anak muda yang berbakat, ya, agak meyakinkan saya. Tak cukup dengan itu, saya pergi jumpa seorang sahabat saya, sahabat baik saya Anwar sejak di Universiti Melayu, Yayasan Anda dan ABIM, kemudian ABIM, iaitu Tuan Haji Ismail Mina. Dia menceritakan saya, dia menolak Anwar dengan asas-asas yang tertentu. Kemudian saya jumpa dengan Datuk Ramli Musa, kawan baik Anwar, ya, begitu, ya, rakan seperjuangan dia. Dia banyak membantu Anwar dalam banyak perkara begitu. Dia pun juga mempunyai sikap yang sama, ya. Kemudian saya jumpa dengan tokoh-tokoh yang lain banyak, ya. Akhirnya, ya, saya berjumpa dengan Datuk Hamzah Zainuddin. Datuk Hamzah ini menyimpan satu rakaman, ya, tentang Anwar, ya. Dan ini menjadi kes mahkamah, ya, dengan isteri beliau begitu, ya. Jadi ini yang juga, ya, meyakinkan Mahathir tentang masalah Anwar ini gitu. Jadi apabila saya mengkaji, meneliti semua ini kan, maka saya rasa agak cukup kecewa kan gitu. Dan saya katakan tadi, saya tidak menuduh Anwar lewat ataupun zina, ya. Saya tahu implikasi kazab,
Tetapi Anwar sebagai pemimpin, ya, pemimpin masa depan, dia mesti ada credibility, kewibawaan, ya. Kalau dia bersetuju dengan pluralism, dia mengaku dia silap tapi dia tidak pindah. Kadang kalau dia setuju dengan kalimah Allah digunakan, ya, dalam Bible versi bahasa Melayu, kan, ini menimbulkan persoalan bagi kita. Salahkan saya sebagai seorang pengikutnya dulu yang amat mengkaguminya bila mendapati Anwar telah menyimpang, kan begitu. Apakah saya harus berdiam diri? Inilah yang sedikit sumbangan saya untuk masyarakat, menyatakan apa saya dapat, ya, supaya Anwar bagi saya, ya, tidak patut menjadi Perdana Menteri Malaysia, ya. InsyaAllah dengan izin Allah begitu. Let me then explain what I want. Liberal democratic state, freedom of expression, freedom of conscience. It's tedious. So she should have been allowed to become a Christian. It is her right. So Sharia law is only insofar as Muslim family law. Anti-discrimination as far as gay rights. We will have to review some of these archaic laws. We need to review them. I don't think we need to make apologies towards that. Freedom of religion. Yes, freedom of conscience. That's the Allah issue. I mean, it's completely insane, if not ridiculous. Jangan lupa bantu like dan subscribe Prihatin TV. Sehingga bersiaran lagi. Assalamualaikum.